Bila Queen Elizabeth meninggal dunia, kecoh satu negara. Umat Islam kat social media menunjukkan kesedihan macam-macam. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi. Hai guys. Apabila Queen Elizabeth meninggal dunia, kecoh pula dalam negara kita. Ada yang menuduh, mendakwa bahawa Islam ni agama yang sempit, agama pecah belah, agama yang tidak menggalakkan perpaduan kaum, hanya kerana Islam tidak membenarkan umat Islam mengucapkan rest in peace kepada orang non-Muslim yang telah meninggal dunia. Aduh, pertama sekali, benda ni bukan Islam je. Di dalam kitab Bible pun, melalui As-Sayyah ayat 21 mengatakan bahawa tidak ada ketenangan dan kebahagiaan kepada yang bukan Kristian. Nah, agama Kristian melarang penganut agama mereka mengucapkan rest in peace kepada yang bukan Kristian. Tapi Brahmin hari ini bukannya nak ulas tentang agama lain, tapi Brahmin nak ulas tentang agama Brahmin, iaitu Islam. Islam ni sangat-sangat menekankan agar kita berbuat baik kepada non-Muslim, termasuklah yang telah pun mati. Antaranya di dalam hadis riwayat Muslim, inna marrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama faqila innaha janazatu yahudiyyun faqala alaysat nafsan. Maksudnya, pernah satu kali itu lalu satu jenazah Yahudi depan Nabi SAW. Nabi bangun memberikan penghormatan kepada jenazah Yahudi tersebut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah itu jenazah orang Yahudi, mayat Yahudi? Nabi kata, bukankah dia manusia? Nah, Nabi memuliakan karamah insaniah ataupun human dignity, kemuliaan manusia, walaupun dia bukan beragama Islam. Malah Nabi Muhammad SAW melarang kita menghina orang dah mati, menghina mayat, termasuklah mayat bukan Islam. Di dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Hadis ni terang-terang Nabi melarang kita, jangan kita menghina orang dah mati, jangan kita hina mayat, termasuklah orang dah mati di kalangan non-Muslim. Malah sewaktu non-Muslim hidup, Nabi mendoakan kebaikan kepada non-Muslim. Di dalam surat-surat Nabi yang diutuskan kepada pembesar-pembesar negara yang tidak beragama Islam, Nabi mendoakan kesejahteraan kepada mereka. Lagi dahsyat, ketika Nabi dihina, Nabi dicederakan sampai berdarah, Nabi bertakun darah Nabi dalam capan Nabi. Nabi doa lagi, Allahumma ghfir qaumi. Ada riwayat yang sebut, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada mereka, sesungguhnya mereka tak tahu. Nabi mendoakan kebaikan kepada mereka. Cuma bila dah mati, benda ni membabitkan hari akhirat. Dan soal akhirat ni adalah keimanan kita sebagai orang Islam, wajib beriman pada hari akhirat. Tiba-tiba orang yang tak beriman dengan akhirat, kita nak doakan rest in peace. Itu susahlah sikit sebab dia membabitkan kepercayaan agama. Tapi dalam hal dunia, kita doakan kebaikan non-Muslim, bahkan kita disuruh untuk berbaik dengan non-Muslim. Jadi kita sebagai Muslim, kalau ada rakan non-Muslim yang telah meninggal dunia, kita buat baik kepada ahli keluarga yang telah mati itu. Kita beri motivasi pada dia, kan, beri nasihat yang baik agar mereka tabah dan bersabar. Itu yang agama ajar, walaupun kita tidak dibenarkan untuk mengucapkan rest in peace. Sekali lagi, sebab dia membabitkan akhirat, kepercayaan kita orang Islam. Cuma bila Queen Elizabeth meninggal dunia, kecoh satu negara. Umat Islam kat social media menunjukkan kesedihan macam-macam. Tetapi apabila seorang ulama yang hebat, yang besar jasa dia berdekad-dekad di dalam dunia ini, iaitu Al-Allamah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi meninggal dunia, macam krik-krik lah pula. Sedangkan jasa dia terhadap dunia Islam sangat besar. Beliau telah menulis sekurang-kurangnya 170 kitab dan diterjemah dalam berpuluh bahasa. Kita ambil satu contoh lah, salah satu kitab beliau yang cukup masyhur, iaitu Halal Haram dalam Islam. Ia telah dicetak sebanyak lebih 70 kali dan diterjemah dalam berpuluh-puluh bahasa. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Beliau juga merupakan presiden kepada Kesatuan Ulama Sedunia, di mana umat Islam yang sedih bila Queen Elizabeth meninggal dunia, kini bila seorang ulama meninggal dunia, ada pula yang tak rasa apa-apa. Sebagai penutup, Brahmin nak ajak kita semua merenung satu hadis Nabi SAW yang cukup menyentap jiwa kita. Dan hadis ni Brahmin tak hafal, Brahmin minta izin untuk baca. Sabda Nabi SAW, Innallaha la yaqbidul ilm
intiza'a yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilm, yaqbidul ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhazan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghapuskan ilmu pengetahuan dengan cara mengambil sekaligus daripada hamba-hambanya, tetapi Allah menghapuskan ilmu dengan mematikan para ulama sehingga tiada lagi orang-orang yang alim. Ketika itu orang ramai melantik ketua-ketua di kalangan mereka, orang-orang yang jahil, dan bila mereka ditanya, mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyanggahi ilmu, dan akhirnya mereka sesat lagi menyesatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni, Allah merahmati, dan Allah mengasihi almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi.